Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi saya buat video berkaitan dengan skrip. Begitu lama lah juga kan saya tinggalkan nak buat video ni. Bukannya apa, sebenarnya nak buat video ni senang je, tapi yang susahnya kemalasan tu. Last video saya buat pasal skrip ni adalah nombor 7. Itu pun 9 bulan yang lepas. Dan selepas tu saya agak sibuk sikit lah nak menguruskan hal-hal kerja. Ada syuting Alhamdulillah. Lepas tu ada buat skrip apa semua kan. Jadi macam tak berapa nak ada masa sangat lah. Masa tu ada, tapi kita buat yang benda-benda lain lah. Masa terluang tu macam pergi cuti lah apalah. Okey, kali ini sebenarnya disebabkan ramai yang bertanya. Ramai juga yang bertanya mengenai pitching, macam mana nak pitching. Jadi untuk video kali ini saya akan ceritakan tips nak pitching tu, apa yang kita nak sampaikan. Lepas tu kemudian saya akan ceritakan kesalahan-kesalahan yang selalu dibuat lah. Okey, pitching ni kalau kat stesen TV kita ada dua lah, 2, 3 ikut genre lah. Satu drama, lepas tu magazine, dokumentari. Magazine dan dokumentari saya tak nak cerita sebab style pitching dia lain. Kali ni saya nak cerita macam mana kita nak pitching drama. Okey, pitching ni ibarat kita macam nak bentangkan projek ataupun bisnes kepada klien. Macam tu lah lebih kurang. Stesen TV adalah klien kita. Okey, jadi macam kalau bisnes besar-besar tu ialah dia cerita pasal bisnes lah, apa dia nak buat semua. Tapi untuk pitching drama ni, kita yang utamanya adalah kita nak menceritakan cerita yang kita ada, yang kita nak buat tu apa dia. Itu yang penting ni. Okey, yang pertama, apa yang perlu ada dalam pitching adalah tahu dan yakin sepenuhnya tentang jalan cerita kita. Maknanya apa yang anda nak pitching cerita kat stesen TV tu, dekat klien kita ni, anda dah tahu cerita tu. Jangan pula pergi nak pitching tu apa cerita pun tak tahu macam mana kan. Lepas tu lagi satu, lancar bercakap dan tidak teragak-agak. Maksudnya di sini, bila kita nak convince orang nak terima idea kita mesti yakin, kita mesti cakap yang lancar. Jangan kita buka kertas, kita baca. Itu dah nampak dah kita tak yakin. Itu dah nampak dah kita tak tahu cerita kita. Jadi benda ni yang selalu berlaku bila penulis pergi pitching ni. Dia tak tahulah, dia tak lancar nak bercakap ke macam mana ke, dan dia membaca. Jadi kalau membaca, siapa nak dengar? Panel ni nak dengar keyakinan kita. Orang cakap apa, nak keyakinan kita yang kita ni tahu cerita kita dan kita tahu apa yang kita buat. Lepas tu ada lagi satu kes. Dia macam ni lah. Kalau boleh, kalau lah kata kena baca juga, macam tak ingat kena baca, kena jangan baca tu biarlah berlakon sikit. Janganlah baca contohnya macam tak ada proposal lah. Macam contoh, cerita ini mengisahkan dia baca pun dah tak lancar. Cerita ini mengisahkan bla 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 bla, macam tu. Itu tak boleh. Kita tak boleh membaca sangat. Lepas tu kalau boleh, kita tak payah membaca lah. Kita memang dah tahu benda tu dah ada dalam kepala otak kita dah. Okey, kemudian lagi yang ketiga, cerita dengan jelas. Cerita dengan jelas apa cerita yang kita nak buat. Dengan jelas. Jangan tergagap-gagap. Kalau boleh benda ni jangan tergagap-gagap dan jangan laju sangat. Benda tu kena jelas. Sebutir-sebutir tu kena jelas apa yang kita nak cakap. Lepas tu, apa yang klien kita nak tahu adalah jalan cerita dan konflik dalam cerita. Itu sahaja. Kita ni diberi 10 minit setiap macam RTM bagi kita 10 minit untuk pitching. Jadi sebenarnya daripada 10 minit tu ambil 8 je. 2 minit pertama tu buang. Ambil 8 je sebab 2 minit pertama tu dia dah baby apa benda. Jadi kita sebenarnya ada 8 minit saja untuk bercerita. Jadi apa yang klien nak tahu cuma jalan cerita. Lepas tu, apa yang kelima, apa yang ada di dalam jalan cerita itu, permulaannya anda kena cerita pasal logline. Logline ni simple je. Okey, saya ambil contoh lah Kalut pun saya tak ingat logline dia apa kan. Contohlah logline dia mengisahkan Farah dan Firdaus yang mempunyai perwatakan berbeza dan dipertemukan secara tak sengaja. That's it. Itu je. Dia macam satu sebaris ayat. Macam tu lah. Itu sahaja. Logline ni memang tak panjang.
Lepas tu daripada logline tu ceritakan latar cerita ni. Macam contoh cerita Kalut, latar cerita dia adalah mengisahkan perjalanan untuk pulang ke kampung dan mereka mengharungi pelbagai cabaran sepanjang daripada Kuala Lumpur nak sampai ke Kedah. Itu latar cerita dia. Kemudian barulah masuk plot dan konflik. Plot dan konflik ni ceritalah semua apa yang berlaku, apa semua ni. Itu yang anda kena cerita. Okey? Dan bila anda pitching, tak perlu cerita benda-benda ini. Cadangan watak siapa nak berlakon, tak perlu. Lokasi kat mana, itu pun tak perlu. Bila nak shoot, bajet, itu semua tak perlu cerita. Sebab ada orang buat presentation, dia siap bagi tahu ni, watak ini saya nak cadangkan pelakon. Tak, benda tu tak perlu. Bukan masanya. Masa pitching tu bukan masanya untuk kita presentkan cerita kita. Siapa watak kita, siapa yang nak berlakonkan watak tu, lokasi kat mana, bila nak shoot, bajet. Itu semua tak perlu cerita. Bergegar sebab kamera ni saya letak atas meja ni. Tak perlu cerita. Yang penting apa yang kita nak tahu, ada yang panel nak tahu hanyalah jalan cerita dan konflik tu yang sangat penting. Itulah dia. Lepas tu ada yang tanya demo macam mana nak pitching. Demo macam mana nak pitching ni susah lah saya nak buat kan. Sebab benda tu takkanlah saya nak buat secara video. Jadi kalau awak tengok cara saya bercakap dekat video-video ni, secara macam ni, lancar. Benda yang kita tak baca skrip, kita ada point. Macam tu lah cara kita nak pitching. Kita cakap dengan cara lancar. Ya? Okey, ini lagi satu saya nak tambahan lah kan. Saya sebelum ni saya dah jelaskan, saya tidak akan menerima apa-apa proposal pun daripada orang hantar pada saya. Sebab saya bukan producer, saya juga penulis. Saya dah bagi tahu dah macam mana nak cari, nak hantar proposal tu semua. Saya dah bagi tahu dah macam mana nak cari. Okey, bukannya saya kedekut, saya tak kedekut. Okey, company yang saya selama ni hari hantar tu Summit Treasure, Heritage Movie, Sulalatul Salatin, itu yang saya hantar. Kalau anda nak hantar ke company tu, hantar. Tapi ada satu masalah bila yang bagi saya proposal ni, cerita tidak ada konflik. Sebenarnya bila kita buat proposal untuk cerita ni, yang penting konflik kena ada. Macam contoh saya nak cakap cerita tak ada konflik. Okey, contohlah saya ambil Kalut. Cerita ini mengisahkan, ini kalau cerita benda tak ada konflik, mengisahkan Farah yang ingin pulang ke kampung dan dia dah ingin pulang ke kampung. Dalam perjalanan ke kampung tu, dia telah bertemu dengan Firdaus di stesen minyak. Daripada pertemuan itu menyebabkan mereka sudah jatuh hati dan mereka buat keputusan untuk kahwin. Contoh. Ini ada yang orang hantar proposal macam tu lah, ada cerita. Tapi anda dengar cerita tu, apa konflik dia? Kat mana konflik dia? Konflik tak ada. Sebab yang penting jalan cerita ni yang menaikkan cerita adalah konflik. Macam contoh cerita Kalut, konflik dia di mana? Konflik dia permulaannya Farah ni dah lambat terbangun lewat. Itu konflik pertama yang ringan. Yang kedua, Firdaus pun sama, terbangun lewat daripada tidur dan dia terlepas bas. Terlepas bas tu adalah konflik dia juga. Kemudian ditakdirkan bertemu dekat stesen minyak. Dekat stesen minyak tu dah bertemu, dia orang teringat kisah zaman sekolah ni. Itu lagi satu. Jadi konflik yang ni, Farah mula-mula tak nak tumpangkan dan ditumpangkan. Konflik pertama dekat stesen minyak tu kita dah tahu apa, Farah lupa nak isi minyak. Itu konflik dia yang membawa ke jalan cerita seterusnya. Jalan cerita seterusnya, halangan yang dia hadapi dekat mana? Dekat Perak. Apa dia? Minyak habis sebab Farah lupa isi minyak. Jadi dalam perjalanan tu, siapa konflik dia yang kedua adalah Firdaus kena tolak kereta tu. Dia pun mengikut. Dan kemudian dia terjumpa pula Pak Haji dengan Mak Haji. Itulah tu. Dan Firdaus menipu, kata mereka suami isteri untuk menyelamatkan keadaan. Dia kena cerita macam tu. Jangan sekadar cerita perjalanan Farah sampai ke Kedah dan mereka jatuh cinta. Jatuh cinta mesti ada momen, mesti ada konflik. Konfliknya di mana? Jadi kesilapan yang saya tengok, kelemahan yang banyak yang saya terima proposal, walaupun saya cakap jangan hantar kat saya, ada juga yang hantar, adalah jalan cerita tidak ada konflik. Jadi kat sini buat betul, jangan fikirkan main plot. Sebab apa? Ada yang buat proposal, saya takkan tunjuk contoh tu mengaitkan orang. Ada buat proposal, dia dah kecoh, dia dah letak muka pelakon siapa semua. Benda tu tak perlu. Sebab kita nak tahu jalan cerita apa semua. Siap bagi tahu lokasi yang rumah ini. Yelah, bagus jugalah membayangkan lokasi tu semua, tapi cerita pasal lokasi tu lagi banyak cerita daripada konflik cerita, kan? Jadi dekat sini saya nasihatkan, kukuhkanlah, fikirkan konflik tu.
yang orang kata yang memang menarik perhatian panel untuk terima cerita tu. Okay, tak semestinya konflik kena gempak-gempak. Kadang-kadang konflik biasa pun okey je. Jadi itu sajalah perkongsian saya untuk video kali ini. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah tanya di bahagian komen. InsyaAllah. Assalamualaikum.